A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung pengajian ataupun pembacaan kitab kita, iaitu kitab Al-Madkhal Al-Am di Tafsir Ayatul Ahkam, iaitu pengenalan berkenaan dengan tafsir ayat hukum. InsyaAllah kita mulakan punya pengajian kita ataupun kelas kita dengan memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, tanpa melengahkan masa, kita boleh mulakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a hazanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah. Pada siri ketiga, pertama kali saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin dan hadirat pada pagi yang diberkati ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan berkenaan dengan ayat yang berkaitan dengan sihir. Di mana sihir ini insyaAllah kita sering kali kita lihat atau mendengar di kalangan masyarakat kita, ada orang terkena sihir, ada orang yang mengamalkan sihir, kan? Dan kita tahu sihir ini sifatnya kita tak dapat lihat, tetapi hatta doktor sekalipun, kan, cek tak ada apa-apa tapi dia sakit. Jadi itulah sifat sihir, kan? Sifat sihir. Kemudian dan sihir ini dia satu perkara yang tak dapat dijelaskan tapi memberi kesan yang sangat teruklah. Okay. Ramai orang yang ada yang percaya, ada yang tidak percaya berkenaan dengan sihir ini, melainkan orang itu dia pernah terlibat secara langsung dengan perkara-perkara. Dan sihir ini adalah satu yang nyata dan ia disebut di dalam Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini saya akan bacakan dua potong ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 101 dan juga 102. Baik, kita mulakan. Auzubillah. Okey, saya mulakan ayat pertama itu 101. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Okey, saya yakin bahawa ramai yang selalu mendengar ayat ini ataupun memasang ayat ini di rumah dan di mana saja dengan tujuan, dengan niat untuk menjauhkan diri daripada syaitan, menjauhkan diri daripada sihir dan sebagainya. Dan kita selalu pasang ayat ruqyah kalau ada yang tak pernah mendengarlah. Dan ayat yang ayat 102 ni memang selalu digunakan untuk melakukan ruqyah, untuk buat ubatlah, ubat secara apa orang kata apa, sakit dalaman dan sebagainya. Okey, ayuh sama-sama pada hari ini kita sama-sama untuk mendalami ayat-ayat ataupun rahsia-rahsia maklumat yang ada di dalam ayat ini untuk kita lebih faham, di samping kita mengamalkan ayat yang kita selalu baca dan juga selalu kita amalkan untuk dijadikan satu ruqyah bagi kita. Okey, kita mulakan ayat pertama. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Okey. Ini merupakan ayat pertama. Okey, dan ayat pertama ini kita lihat di sini apa yang Allah cuba nak sampaikan kepada kita di dalam ini adalah maksudnya apabila telah datang Rasul, okey, kepada kamu, okay, Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, dan Rasul itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, okay, sebagai apa? Musaddiqan lima ma'hum, itu untuk kita, Nabi itu datang untuk menyokong dan nak membenarkan apa yang telah dibawa oleh kitab Taurat. Okay, jadi hum di sini adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi lah, okay? Orang Yahudi. Okay, perkataan lama ini merupakan kata tugasan yang menunjukkan kepada masa lalu dan memerlukan keterangan syarat yang mana untuk menerangkan tuntutan yang mesti dipenuhi. Maksudnya apabila digunakan perkataan lama, apabila telah datang kepada kamu Rasul, jadi dia kena ada jawab je lah. Jadi apa yang berlaku setelah Nabi Muhammad datang kepada mereka untuk menyokong apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa, iaitu dalam kitab Taurat, apa yang telah mereka lakukan? Okey. Jawabnya itu yang saya gariskan itu, nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Okey. Puak-puak daripada ahli kitab ini, okay, yang terdiri daripada Yahudi, Nasrani, okey. Apa yang telah mereka buat? Nabadha. Okey, nabadha di sini adalah maksudnya apa? Mencampak. Bila datang dia Nabi Muhammad membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, okay, apa yang telah mereka lakukan? Mereka telah mencampak. Apa yang telah mereka campakkan di sini? Kitab Allah. Mereka telah mencampakkan kitab Allah, iaitu kitab Taurat. Tengok betapa jahatnya, betapa kejinya Yahudi ini. Itulah sifat mereka. Mereka mengetahui akan kebenaran, di mana kitab mereka sendiri itu telah menyebut akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Okay? Dan Nabi datang membenarkan agama mereka, tetapi apa yang telah mereka lakukan, itu penggunaan lama. Apabila mereka datang, mereka tahu apabila Nabi datang menjelaskan dan membenarkan agama mereka, mereka mencampakkan kitab mereka. Wara'a zuhurihim. Mencampak macam mana? Campak ke belakang. Tuhan sebut. Itulah sifat orang Yahudi yang begitu kita kata kurang hajar lah, kan? Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka tidak mengetahui. Itulah sifat orang Yahudi. Itu sebab Allah murka sangat, seperti mana saya cerita pada siri yang lalu, bahawa golongan al-maghdubi alaihim ni adalah yang dimurkai oleh Allah merujuk kepada orang Yahudi. Mereka itu tahu. Tetapi ka'annahum. Ka itu bermaksud seolah-olah, seperti mereka sesungguhnya tidak memahami. Itu Allah telah
menegaskan di sini. Okey, itulah sifat. Itulah daripada ayat yang pertama. Jadi kitab Allah itu adalah kitab Taurat yang diturunkan ke atas Nabi Musa. Dan perkataan wara' zuhurim seperti yang saya beritahu tadi adalah iaitu mencampak ke belakang mereka, menggambarkan satu kehinaan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kepada agama mereka sendiri, kepada Allah Ta'ala. Jadi perilaku mencampak kitab Taurat ke belakang bukan dilakukan oleh orang Islam. Orang mukmin tidak mempunyai sifat seperti ini. Yang mana orang mukmin yang mengetahui akan kebenaran, mereka tidak akan melakukan seperti orang Yahudi, mencampakkan kitab panduan ataupun di kitab yang menceritakan tentang kalamullah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang kafir, yang tidak beriman dengan Allah. Lalu ayat ini mengumpamakan mereka seperti orang yang tidak mengetahui. Okey, kemudian ayat yang kedua, 100 dalam surah yang kedua, ayat 102. Okey, dia ada potongan dia, potongan-potongan ayat tu panjang yang saya tunjukkan seperti tadi. Okey, kita ambil ayat yang pertama. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Okay, apa maksud di situ? Dan mereka mengikut apa yang telah syaitan-syaitan itu, okay, perkataan syayatin itu adalah syaitan-syaitan, apa yang telah diberitahu oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, ke atas Raja Sulaiman ataupun ke atas Sulaiman, apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Okey, apa yang dalam semasa dalam pemerintahan Nabi Sulaiman. Okey, mungkin dalam pemerintahan. Okey. Okey. Jadi apa maksud ayat di sini? Ayat di sini dia nak menjelaskan orang-orang Yahudi itu. Okey. Mereka sebenarnya telah mengikut apa yang telah diucapkan ataupun yang telah diajarkan oleh syaitan-syaitan semasa pemerintahan Nabi Sulaiman. Jadi syaitan-syaitan ini siapa? Okey, syaitan-syaitan ini telah membuat sesuatu ketika zaman Nabi Sulaiman. Okey, di sini, jadi ayat di sini dia nak menceritakan tentang perbuatan terkutuk orang Yahudi pada zaman dahulu, pada ketika Nabi Sulaiman, di mana mereka juga telah tidak menerima ataupun mencampak kitab Taurat itu. Kemudian mereka sudah tentu mereka telah meninggalkan akan kebenaran. Jadi apa yang telah mereka lakukan, mereka sebagai ganti mereka hanyalah mengambil satu cuba datangkan satu penipuan, tuduhan, pembohongan. Okay. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah pendeta-pendeta orang Yahudi. Itulah asyayatin. Jadi Tuhan telah menyifatkan mereka itu sebagai syaitan-syaitan. Sedangkan mereka itu adalah pendeta-pendeta daripada ahli kitab. Kerana mereka telah membuat satu pembohongan dan tuduhan palsu ke atas Nabi Sulaiman. Dan sudah tentu mereka telah menolak kebenaran dan mengambil kebatilan. Jadi kehalusan ayat iaitu menafikan keilmuan orang Yahudi dan menyifatkan mereka sebagai syaitan. Okey, Allah sendiri telah kita tahu bahawa pendeta-pendeta ini seorang yang alim. Mereka adalah alim ulama. Okey, alim ulama. Tetapi Allah sendiri telah menolak mereka. Allah menggelar mereka orang yang berilmu ini. Nampaklah walaupun kita seorang yang berilmu, tetapi kita mempunyai sifat orang Yahudi, kita adalah syaitan. Itu kadang-kadang kenapa kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuhan sebut minal jinnati wan nas, kan? Daripada golongan manusia dan jin. Jadi sifat syaitan saya pernah beritahu dulu bahawa ada pada diri seseorang. Okay, sifat syaitan itu lari daripada kebenaran, tidak beriman. Jadi kalau orang kata kita syaitan, bukanlah maksud kita syaitan, tapi kita adalah seperti syaitan. Dan begitu juga dengan sifat orang Yahudi. Mereka ada ilmu, tetapi mereka telah membuat satu tuduhan palsu ke atas Nabi Muhammad. Apa yang telah mereka tuturkan? Apa yang mereka telah tuduh? Tuduhan apakah? Pembohongan apakah yang telah mereka lakukan ke atas Nabi
Sulaiman. Okey? Itu persoalannya. Sebenarnya mereka telah menuduh bahawa Nabi Sulaiman itu adalah ahli sihir. Kenapa? Kita tahu Nabi Sulaiman ini dia punya pemerintahan dia sangat luas di mana dia dapat memerintah manusia, jin, segala haiwan, kan? Yang kita tahu. Sehingga angin, ifrit, burung, semua di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman. Jadi mereka menganggap, menuduh bahawa Nabi Sulaiman ini menggunakan sihir. Itu adalah penuduhan yang sangat keraslah. Jadi selepas itu ayat seterusnya apa yang telah Allah sebut, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihr. Allah nak menjelaskan, nak memberikan kebenaran. Okey, ayat ini kita namakan sebagai apa? Jumlah ayat. Jumlah bermaksud ayat. Ayat jumlah istinafiyah, iaitu ayat yang tidak ada kaitan dengan perbuatan orang Yahudi yang kini lah, iaitu mengikut di mana pertama mereka telah mengikut apa yang telah diucapkan oleh syaitan ataupun pendeta-pendeta Yahudi yang digelar sebagai syaitan. Kemudian ayat ini Allah nak menjelaskan bahawa Nabi Sulaiman itu ma kafara, itu tidak kufur. Okey, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur, tapi syaitan. Siapa itu syaitan? Pendeta-pendeta Yahudi tersebutlah. Pada zaman itu, mereka lah yang kufur. Apa yang telah mereka lakukan? Yu'allimuna an-nas. Mereka sendiri telah mengajar manusia akan sihir. Okey, itulah orang Yahudi. Allah SWT menafikan tuduhan bahawa Nabi Sulaiman adalah seorang sihir dan mengawal manusia dengan sihir. Tetapi sebaliknya Allah menetapkan kekufuran tersebut ke atas mereka. Jadi perkataan kafaro yang kita tengok ada dua, kafara dan kafaru. Kafaru itu seorang, kafaru ramai. Ini menunjukkan dalil bahawa sihir itu adalah satu kekufuran. Dan orang-orang yang mengamalkan sihir itu, ataupun kita panggil ahli sihir, adalah orang kafir. Jadi kafir itu apa maksudnya? Tidak beriman. Tidak beriman. Kita tahu golongan yang tidak beriman ini di mana tempatnya. Wal'iyyazubillah. Jadi kita mesti jauhi daripada perkara sihir ini. Okey, ayat seterusnya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil wa Marut. Kan? Apa ayat ni? Ayat ini menjelaskan apa? Orang-orang Yahudi, okey, saya nak terjemah di sini untuk lebih jelas. Okey. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut, iaitu di Babil. Babil ini adalah nama negara, iaitu Babylon. Okay. Orang-orang Yahudi, ayat ini nak menceritakan tentang mana orang-orang Yahudi mengambil tuduhan dan membuat kebohongan yang diceritakan oleh pendeta mereka yang telah mengambil dan mengamalkan sihir yang telah diturunkan ke atas dua malaikat, iaitu Harut dan Marut di negeri Babylon. Okay, nanti kita akan bincang dengan lebih detail kisah Harut dan Marut ini. Sebab kita pernah dengar bahawa ada yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang telah dihukum kemudian diturunkan ke dunia. Kan? Kemudian selepas itu mereka macam benda-benda, ada yang kata begitu, dan kemudian mereka telah mengajar manusia akan sihir dan telah menyesatkan manusia, maka ramailah manusia mengamalkan sihir dan melakukan kerosakan. Okey, tetapi itu tafsiran yang berdasarkan kata-kata penulis, itu adalah satu tafsiran yang tidak tepat. Okey, kita akan lihat dengan lebih lanjut selepas ini. Okey, kemudian ayat yang seterusnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Okey, dan ayat di sini dia nak menceritakan bahawa ayat ini nak menjelaskan bahawa mereka berdua, iaitu Harut dan Marut ini. Harut dan Marut ini tidak mengajar mereka seorang pun. Tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah ujian.
Okey, fitnah itu adalah ujian. Janganlah kamu mengamalkan fitnah tersebut. Apa? Tuhan kata fala takfur, janganlah kamu menjadi kufur. Okey, jadi ini juga merupakan ayat yang terputus atau nifah, yang mana ia menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh dua malaikat. Okey, tadi Tuhan kata telah turunkan dua malaikat, iaitu di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut, dan apa yang telah mereka lakukan? Mereka menceritakan bahawa kedua-dua malaikat tersebut telah mengajar sihir, sehingga mereka mengatakan sesungguhnya kami ini fitnah. Janganlah kamu menjadi kufur. Kenapa mereka mengajar? Kenapa mereka mengajar sihir? Itu persoalan dia. Jadi kita tengok dulu perkataan fala takfur itu, fa itu membawa maksud keterangan syarat. Di mana kalau kita tengok di sini, dia mesti ada perbuatan syarat sebelum ada keterangan syarat. Jadi ayat yang penuh adalah apa yang dikatakan oleh mereka sebenarnya adalah in ta'allamta as-sihr minna fala takfur. Jika engkau belajar sihir dengan kami, maka jangan engkau melakukan kekufuran, iaitu mengamalkannya. Gitu. Jadi boleh ke belajar sihir? Itu menjadi persoalan kita. Dan mengapa mereka mengajar sihir? Itulah dua malaikat yang digelar sebagai ataupun dinamakan sebagai Harut dan Marut. Jadi kita nak cuba perbetulkan pemahaman kita yang sebelum ini yang mengatakan mereka itu adalah malaikat yang telah dihumban oleh Allah Ta'ala ke dunia, kemudian mereka telah mengajar manusia akan sihir dan manusia telah melakukan kerosakan dengannya. Kemudian ayat seterusnya. Persoalan-persoalan ini akan dijawab sebentar lagi. Kemudian فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Ayat ini menjelaskan bahawa فَيَتَعَلَّمُونَ, iaitu ahli-ahli sihir itu belajar daripada kedua-dua malaikat tersebut. Dan dengan apa yang mereka pelajari itu, sebenarnya sihir itu dapat memisahkan di antara suami dan isteri, lelaki dan isterinya, pasangannya. Jadi ayat ini nak menjelaskan bahawa perbuatan ahli Babylon, terutama orang Yahudi pada waktu itu, mereka telah belajar sihir dan mereka mengamalkannya. Setelah kedua-dua malaikat tersebut selesai tugasan mereka untuk turun ke dunia mengajar manusia akan sihir dan kemudian pulang ke langit. Malaikat tersebut pada ayat sebelum ini mengatakan mereka itu fitnah, fala takfur, janganlah kamu melakukan kekufuran. Itu merupakan satu peringatan yang telah disebut oleh kedua-dua malaikat tersebut. Tapi apa yang telah mereka lakukan? Mereka tetap mengamalkan sihir tersebut sehingga memudaratkan sihir tersebut. Jadi itulah apa yang telah mereka lakukan. Mereka merupakan orang Yahudi yang tidak mendengar nasihat, tidak mendengar kata, degil. Itulah sifat orang Yahudi. Jadi mereka belajar, lalu mereka telah menyalahgunakan ilmu tersebut. Tetapi mungkin jadi persoalan kita, kenapa malaikat itu turun dan mengajar manusia sihir? Nanti kita akan jawab persoalan tersebut. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Tuhan menyebut wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka tidak dapat memudaratkan orang lain, melainkan dengan izin Allah.
Okey, ayat ini nak menceritakan tentang mudarat yang dilakukan oleh mereka tidak akan terjadi melainkan dengan izin Allah. Apa yang dimaksudkan dengan izin Allah? Kita selalu sebut perkataan izin Allah. Maksud izin Allah ini adalah pertama, Allah tahu, ilmu Allah, Allah tahu. Kemudian qadaruhu, iaitu takdir Allah. Allah takdirkan sama ada ia berlaku ataupun tidak. Itu sebab bila kita sebut biiznillah, kita tahu, dan sama ada benda tu berlaku atau tak berlaku itu dengan izin Allah. Okay, dengan kuasa Allah. Jadi Allah tidak redha dengan apa yang telah dilakukan mereka, tetapi Allah tahu dan berkehendak ia terjadi. Okey, kita kadang-kadang nak melakukan suatu perbuatan, kita akan buat dengan sampai berlaku, kan? Itulah kehendak kita. Dan sebenarnya itu adalah takdir Allah juga. Allah tahu apa yang kita hendak dan kita berusaha ke arah tersebut, dan dengan takdir Allah dan kehendaknya ia berlaku. Itulah izin Allah. Jadi di sini orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ataupun pendeta Yahudi ini, mereka telah belajar dan mengamalkan sihir, kemudian mereka nak menggunakan sihir tersebut untuk memudaratkan orang lain sehingga nak memisahkan suami dan isteri, dan benda itu terjadi. Maksudnya Allah takdirkan ia berlaku, dan tetapi walaupun Allah izinkan ia berlaku, tetapi satu yang tidak mereka dapat perolehi apabila mereka telah melakukan satu maksiat, satu kekufuran, iaitu redha Allah. Mereka tidak dapat memperolehi redha Allah walaupun apa kehendak mereka itu telah diizin Allah dengan ilmunya dan juga dengan kehendaknya. Jadi setiap satu benda yang sekiranya tidak mendapat redha Allah, maka sesuatu itu tidak bermanfaat, maka ia boleh jatuh apa orang kata apa, benda perkara yang maksiat lah. Okey, tapi bab sihir ini dia jatuh perkara kufur. Okey, kemudian ayat yang seterusnya, wama yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Dan mereka sebenarnya, apa yang telah mereka pelajari, mereka sebenarnya telah belajar satu ilmu yang mana ilmu itu memudaratkan mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi ayat ini nak menegaskan bahawa ilmu yang telah dipelajari oleh ahli Babylon, yang terdiri juga daripada orang Yahudi, yang digunakan untuk memudaratkan orang lain, maka ia adalah ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi kita tahu di sini bahawa ilmu Allah Ta'ala itu luas, dan ilmu yang kita pelajari itu ada manfaatnya dan ada kadang ia tidak memberi manfaat, malah memberi mudarat. Contohnya yang jelas adalah sihir. Tuhan sebut di sini ia memudaratkan mereka sendiri, dan benda itu berlaku. Kita tengok kan, orang yang beramal sihir, berkawan dengan syaitan, meminta tolong syaitan dan jin, apa berlaku pada mereka? Kita tengok dalam cerita lah kan, mati terbakar lah, muka dah macam syaitan, muka dah macam hantu dan sebagainya. Itulah sebenarnya Tuhan dah jelas benda itu memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Kemudian ayat yang seterusnya, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat di sini dijelaskan bahawa dan sesungguhnya mereka itu kaum Yahudi telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Jadi sebenarnya perbuatan mengajar sihir, belajar sihir ini umpama satu perniagaan lah kan, satu bisnes. Kan, di mana bisnes itu adalah satu, kita panggil business deal, yang mana tidak memberi manfaat kepada mereka di akhirat. Kita kalau boleh apa saja perkara berkaitan dengan ilmu ini, mengajar, belajar, kita panggil business deal lah kan. Itu adalah satu perniagaan di dunia yang mana memberi manfaat di akhirat.
Okey, contohnya menuntut ilmu, mengajar. Kita berada satu dalam lingkungan orang kata apa? Satu lingkungan, satu perniagaan. Di mana ada yang menjual dan membeli. Yang menjual itu mungkin kita kata sebagai guru, yang membeli itu adalah pelajar. Samalah kan konteks itu. Itu adalah satu perniagaan yang menguntungkan. Nah, maksudnya perkara apa saja perkara yang baik itu adalah satu perniagaan yang menguntungkan. Itu menguntungkan di mana? Di dunia kita dapat, di akhirat pun kita dapat. Tapi bagi mereka yang mengamalkan sihir, mengajar sihir, mereka mungkin dapat keuntungan di dunia, tetapi di akhirat Tuhan dah sebut jelas-jelas mereka akan rugi. Ruginya lah. Okey, kemudian kita tengok ayat yang seterusnya dan ayat yang terakhir dalam ataupun potongan ayat yang potongan ayat yang terakhir dalam surah ini, ayat yang kedua, wala bi sama syarabihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Walau kanu ya'lamun. Demi sesungguhnya amat buruklah ataupun amat buruknya apa yang telah mereka pilih untuk diri mereka kalaulah mereka mengetahui. Jadi mereka sebenarnya tahu tapi mereka buat-buat tak tahu. Kita pun kadang-kadang kita tahu. Kan? Apa yang Allah sebut ni bukan Allah cakap kepada orang Yahudi saja. Kita juga kadang-kadang kita tahu tapi kita lakukan. Jadi Tuhan dah sebut labi sama syarabihi anfusahum. Dan itulah seburuk-buruk apa yang kita pilih. Kan? Walaupun kita tahu. Ayat ini juga menjadi refleksi kepada kita. Kadang-kadang kita tahu benda itu haram. Ada kata makruh ke haram ke rokok contoh. Kita memilih juga benda itu. Di mana ia adalah perkara yang memudaratkan, maka ia adalah perkara yang merugikan kita di akhirat nanti. Okey. Habis tafsiran ayat daripada dalam surah Baqarah ini ayat 101 dan juga 102. Okey, sekarang kita nak pergi ke ringkasan kisah Harut dan Marut yang mana kita nak cuba nak betulkan pemahaman masyarakat bahawa Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang telah dihukum Allah, kemudian dicampakkan ke dunia, maka mereka telah menyesatkan manusia, mengajar mereka sihir. Okey, mari kita tengok ringkasan kisah ini. Okey, ramai ahli sejarah dan ahli tafsir membicarakan tentang kisah ini. Ada yang menceritakannya dengan penuh terperinci, namun tidak ada dalil dan tidak dalam hadis ataupun dalam Al-Quran terutama yang menceritakan dengan sedalam-dalamnya. Okey, dan menjadi satu perkara yang dipersoalkan jugalah, kan? Kita kadang-kadang mendengar satu cerita, okey, dan cerita itu dipersembahkan dengan penuh detail, sedangkan tidak ada pun dalam hadis sama ada daripada Nabi, bahkan daripada para sahabat, yang mana sahabat sendiri tanya akan Nabi tentang kisah tersebut dan Nabi cerita tentang kisah tersebut dengan begitu terperinci. Tidak ada. Kenapa kita pula pada datang zaman kita, bila dengar satu cerita, kita nak mengkaji sehabis-habis. Kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak memperincikan satu kisah yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam sumber yang lain? Sebab bukanlah Al-Quran itu bukanlah buku cerita. Al-Quran adalah untuk memberi pengajaran. Dan apa yang pernah saya bagi tahu dahulu bahawa apa yang ada dalam Al-Quran ini dia akan kembali ke dalam surah Al-Fatihah, iaitu apa? Untuk kita mendapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita nak ambil pedoman lah. Okay, sama ada kita nak tengok perjalanan orang-orang yang an'amta alaihim ataupun perjalanan orang al-maghdub alaihim atau ad-dallin. Tujuannya adalah ihdina, iaitu untuk mendapat hidayah. Itu sebenarnya. Itu balik kepada situ. Jadi sahabat-sahabat pun tak tanya begitu detail. Anak Nabi Adam contohlah kan, ataupun kisah Harut dan Marut ni macam mana. Jadi bila datang ulama yang kemudian mereka itu adalah ijtihad mereka, kita tidak menolak. Kan itu bukanlah perkara yang usul, perkara pokok, tapi adalah perkara cabang. Jadi tak menjadi kesalahan. Tapi
sebenarnya kita membuang masa lah, itu sebenarnya. Membuang masa. Sebenarnya kita nak ambil satu manfaat untuk mendapat hidayah. Itu kita punya pokok ataupun kita punya main point. Apabila kita membaca ayat-ayat ataupun hadis-hadis, kita nak mengelokkan hidup kita, nak mendapat keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Okey, kemudian maka kami, iaitu penulis, mengatakan bahawa kami menolak pentafsiran secara perinci ini demi agama Islam. Apa yang tidak disebut oleh Islam, kita hanya diam sahaja. Kan kita tahu kalau orang Yahudi cakap, kita dengar sahaja. Kan kisah apa tu Ashabul Kahfi. Okay, kalau kita merujuk balik dalam surah Al-Kahfi, saya suka sebut-sebut, ada satu ayat tu Allah kata, janganlah kamu kalau tak silap dalam, saya nak tengok sekejap, yang berkaitan dengan bilangan apa Ashabul Kahfi itu berapa? Okay, kita semua maklum yang tu, betul tak? Okey, boleh buka ayat surah Al-Kahfi. Ayat ke apa? Okey, ayat 22. Di surah Al-Kahfi ayat 22. Tuhan kata apa? Wala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Apa Tuhan sebut? Kita tengok kat sini. Okay. Tuhan kata, oleh itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, iaitu mengenai orang Yahudi. Okay. Melainkan dengan bahasa iaitu perbincangan sederhana yang nyata keterangannya di dalam Al-Quran, dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka daripada seseorang pun dari golongan yang membincangkan. Okey, jadi Tuhan dah sebut, jangan kamu minta fatwa daripada orang Yahudi. Tuhan sebut. Bukannya saya sebut. Bukannya penulis sebut, bukanlah ulama yang lain sebut. Allah sebut. Sebab benda itu tak menjadi kepentingan pun. Okey, itu sebab belum kita mendengar orang yang Yahudi, cerita-cerita daripada orang Yahudi, kita tahu mereka ini boleh seleweng kitab mereka, kitab apa tu, kitab Taurat mereka, kan? Apatah lagi cerita-cerita ini. Simple as that lah orang kata, kan? Sehingga kita menjadikan itu sebagai rujukan utama. Sebab Islam tidak highlight perkara tersebut. Itu sebab penulis dia tak ambil perkara-perkara yang bercanggah seperti itu, dia hanya fokus kepada perkara yang usul. Okey. Jadi Al-Quran sendiri tidak menyebut tentang kisah Harut bin Marut dengan terperinci, bahkan juga tiada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa kisahnya adalah begini. Segolongan masyarakat Yahudi tinggal di negara Babylon, iaitu di Iraq, iaitu di selatan Iraq. Ia adalah setelah kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beberapa ketika. Kemudian orang-orang Babylon ini telah menyerang negara Yahudi, iaitu di Baitul Maqdis sebelum ni. Yang mana mereka telah, orang-orang Yahudi ini telah, orang-orang Babylon ini telah diketuai oleh Raja Nebukadnezar II. Lalu orang Yahudi ini mereka dijadikan tahanan, dan mereka tidak dibunuh. Hanya tahanan, dan selepas beberapa lama mereka tinggal di situ dan mungkin mereka telah dilepaskan. Maka ramailah orang Yahudi di situ. Kemudian sesungguhnya sebelum ini sihir telah pun diamalkan oleh Yahudi. Dan sihir ini telah berluasa di kalangan orang Yahudi. Bukanlah Harut dan Marut ini yang mengajar mereka. Sebenarnya orang Yahudi itu sendiri. Mereka telah pun lama mengamalkan sihir. Mereka menggunakannya untuk menakut-nakutkan orang, nak memisahkan suami dan isteri. Kan? Jadi mereka mengamalkan di bandar tersebutlah. Jadi, maka ulama-ulama mereka, iaitu pendeta-pendeta Yahudi, mereka menipu atas nama Nabi Sulaiman. Mana Nabi Sulaiman itu adalah seorang sihir. Nabi Sulaiman pada waktu itu tinggal di Baitul Maqdis dan memerintah jin dan manusia.
Jadi mereka menganggap Sulaiman telah mengamalkan sihir. Jadi itu adalah tuduhan palsu yang telah dilemparkan mereka kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey. Kerana kita tahu kisah Nabi Sulaiman, masya-Allah, dapat terbang kan dengan angin, dengan awan, masya-Allah. Macam cerita kartun kan, betul tak? Tapi itu adalah benda yang telah jelas disebut oleh Al-Quran dan hadis, maka kita yakin. Dan dia boleh mengawal angin, mengawal binatang, mengawal jin, manusia. Tapi tuduhan mereka adalah, dan pembohongan mereka adalah Nabi Sulaiman mengamalkan sihir untuk mengawal manusia. Itu adalah satu perkara yang salah lah. Okey, kemudian lalu oleh itu, apabila berlaku keadaan tersebut, maka Allah mengutuskanlah dua orang malaikat, iaitu Harut dan Marut, untuk turun ke bumi dengan jelmaan manusia, dua orang lelaki. Kemudian mereka mengajar sihir kepada manusia. Kenapa mereka mengajar sihir? Ini soalan bagi persoalan tadi. Mereka mengajar sihir adalah untuk untuk manusia, masyarakat pada waktu itu tahu hakikat sihir itu apa. Kenapa? Agar mereka tidak takut akan sihir. Sihir ni hanya Allah saja akan izinkan. Jadi mereka datang untuk memberi keterangan. Hampa jangan takut. Sihir ini tak akan berlaku dengan izin Allah. Jadi mungkin mereka mengajar cara-cara macam mana untuk mengelakkan daripada sihir. Kan kita ada pernah dengar surah macam tips daripada ustaz untuk membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq ke, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi ke, 2 surah Baqarah dan sebagainya. Jadi itu tujuan mereka turun ke bumi untuk mengajar manusia akan sihir, untuk kenal akan sihir. Barulah kita boleh lawan dengan sihir. Itu sebenarnya. Mereka telah memberi amaran. Malaikat tersebut telah mengajar sihir dan memberi amaran. Aku ajar ni untuk tahu akan hakikat sihir. Tetapi aku beri amaran jangan amalkan sihir tersebut. Jadi apa mereka kata? Kami berdua ni adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Maksud fitnah itu ujian. Apa yang kita macam pada hari ini berlaku fitnah, banjir. Kan? Ujian banjir. Allah nak tengok lulus ke tak lulus. Dari segi apa? Mungkin dari segi kesabaran, kita redha tak dengan apa yang berlaku. Ada yang kita dengar rumah tu hilang, hanyut. Itu adalah fitnah. Iaitu ujian untuk kita. Jadi Allah nak mengangkat diri kita, nak menjadi seorang yang kemartabat, seorang yang sabar, kan? Kemartabat sabar. Jadi janganlah kamu mengamalkan sihir ini. Jangan kamu memudaratkan orang lain dengan sihir ini, kerana perbuatan ini adalah perbuatan kufur. Fala takfur. Mereka berkata, janganlah kamu membuat kekufuran. Kufur itu lawan bagi keimanan lah. Itu maknanya. Itulah sebenarnya. Jadi kemudian selepas selesai tugasan mereka, kedua malaikat yang mulia tersebut telah pulang naik ke langit. Namun orang-orang Yahudi yang berada pada di Babylon pada waktu itu, mereka tidak mengendahkan nasihat dan kita tahu itulah sifat mereka. Mereka tahu kebenaran, diberi peringatan. Kadang-kadang sifat itu ada pada diri kita. Tuhan kata janganlah mengikut. Itu sebab Tuhan turunkan surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ini untuk kita fikir. Tuhan kata janganlah ikut. Jalan mana kita nak ikut? Kan? 3 jalan sahaja yang kita pernah kongsi pada siri yang kedua dahulu. Jadi orang Yahudi mereka mengamalkan sihir untuk memisahkan hubungan suami dan isteri, memudaratkan orang lain dengan izin Allah. Lalu Allah menghukum mereka, melabel mereka, iaitu orang Yahudi, ahli sihir Yahudi itu sebagai syaitan-syaitan. Kerana mereka serta menggelar mereka sebagai kafir dan penipu besar kerana membuat tuduhan ke atas Nabi Sulaiman alaihi salam. Inilah orang kata apa? Orang kata pentafsiran yang lebih jelas, yang lebih betul. Berdasarkan ayat-ayat Quran yang telah kita bacakan tadi. Bukanlah menunjukkan mereka itu adalah 2 malaikat yang dihukum Allah kemudian datang mengajar manusia akan sihir. Jadi kita kena betulkan kefahaman tersebutlah. Lalu turunlah ayat ini.
dalam menceritakan kisah dua orang malaikat, Harut dan Marut, serta perihal sihir dan ahli sihir dari kalangan orang Yahudi. Jadi kita sedikit sebanyak boleh faham akan kisah Harut dan Marut ni. Mungkin sebelum ni ada yang kita pernah dengar Harut dan Marut. Aku pernah dengar tapi tak jelas. Okey, so kita ambil pemahaman yang lebih tepat ini. Okey, jadi itu adalah antara tafsiran dan juga kisah yang kita dapat ambil dalam kisah Harut dan Marut. Okey, jadi apa itu ahkam? Apa itu hukum ahkam yang dapat kita keluarkan, simpulkan dalam ayat ini? Pertama, kita tahu orang Yahudi adalah orang syaitan. Sihir itu adalah satu kekufuran, iaitu orang yang dan ahli sihir itu adalah seorang yang kafir berdasarkan perkataan fala takfur, berdasarkan ayat fala takfur. Dan jenis-jenis sihir ini yang disebut dalam Al-Quran, pertama ada sihir nama dia sihir takhyili, dan satu lagi ada sihir hakiki. Okay, sihir hakiki ini adalah sihir yang sebenarlah yang boleh memudaratkan, dapat memisahkan suami dan isteri. Tetapi sihir takhyili ini adalah kita terima sebagai silap mata. Juga disebut di dalam Al-Quran, di mana dia merujuk kepada suatu perkara yang macam silap mata. Dia bukanlah sihir, macam kita tengok ahli sihir dia tangannya cepat kan, okey, dan dia adalah apa kita panggil silap mata dan bukanlah sihir. Okey, serta dalam hadis sekalipun ada Nabi menggunakan perkataan sihir, tetapi perkataan sihir itu bukanlah merujuk kepada sihir yang betul, tetapi dia nak merujuk kepada okey di sini okey, adakah ada sihir yang dihalalkan? Okey, perkataan sihir yang Nabi sabdakan iaitu ketika berdasarkan satu keadaan di mana Amru bil al-Ahtam, okey, dia sedang nak backup dirinya, dan dia mengumpat satu kata-kata yang masya-Allah. Orang kata sahir, kalam, atau dia panggil kalimat sahirah, kata-kata yang menyihirkan, iaitu kata-kata yang mengenakkan, menghayalkan, macam tu. Itu maksudnya tadi sihir takhyili, itu menghayalkan. Tapi maksudnya itu ialah inna minnal bayani la sihrun. Nabi kata sesungguhnya penerangan tersebut adalah suatu sihir. Jadi kita sihir ini macam suatu yang kata-kata yang indah. Kita kadang-kadang melihat ahli-ahli politik, contohlah ahli politik cakap ni kalimat sahirah, kata-kata yang sihir, sampai kita terikut. Kita pun kadang-kadang orang yang influencer lah kita kata. Dia cakap tertarik. Sihir lah itu. Perkataan yang menyihirkan, membuatkan kita tertarik, terpesona dengan kata-katanya. Okay? Itu ungkapan itu memang, istilah itu memang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Al-Baihaqi. Jadi sebenarnya sihir yang sihir yang halal tu sebenarnya tak adalah nak mudaratkan orang atau memang tak adalah. Jadi sebenarnya yang dihalalkan adalah kata-kata yang menyihirkan. Boleh try lah nanti. Okey. Boleh susun kalimat-kalimat untuk menyihirkan orang kan. Okey, untuk orang itulah sebagai seorang penceramah dia kena ada perkataan-perkataan yang sihir kan. Tak adalah. Okey, maksud saya nak bicara, jadi ahli politik kena pandai tu cakap, barulah orang dapat banyak undi. Okey. Seterusnya, hukum belajar dan mengajar sihir adalah harus. Okey, tengok. Sebab apa? Harus pertama, kita boleh belajar. Cuma haram untuk praktis. Okey, tengok apa yang dikatakan oleh seorang penyair ini, Abu Har Al-Hamdani. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaqa' fih. Apa dia kata? Aku tahu sesuatu keburukan itu bukan kerana keburukan tersebut. Contohnya sihir. Aku tahu sihir ini bukan kerana aku nak mengamalkan, tapi ditakwih untuk berjaga-jaga. Dia kata, malla ya'rif, siapa yang tak tahu asyara, keburukan tersebut, okey, selain daripada kebaikan, yaqa'u fi, dia akan jatuh ke dalamnya lah. Itu sebab kita tengok ulama-ulama hadis bila dia nak anak-anak murid dia kan, ada orang datang nak menuntut hadis, dia kata, okey, aku nak hafal dulu hadis palsu ni dulu. Beribu-ribu hadis palsu, hafal dulu. Kenapa hadis palsu? Hafal lah dulu. Kan? Dia pun balik lah hafal 2-3 bulan ke. Lepas tu,
Bila dah hafal, okey, hang dah tahu semua ini adalah hadis palsu. Okey, nanti kalau hang dengar orang cakap hadis ni memang itu palsu. Itu tujuan dia. Nak apa? Nak berjaga-jaga, nak menjaga hadis. Itu caranya. Okey, tak salah untuk kita belajar hadis palsu untuk tahu. Sebab apa? Kita nak tahu hadis yang sahih. Hanya kita nak pastikan orang menggunakan hadis sahih. Itu sebenarnya lah. Okey. Itu antara yang lain. Okey, kemudian dalalat ataupun petunjuk daripada ayat ini apa yang kita boleh ambil. Okey, kita dah nak habis dah. Pertama, Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang benar dan bukan diseleweng oleh orang Yahudi. Kemudian, Yahudi bukan saja menafikan Al-Quran, bahkan mendustakan dan mencampakkan apa saja yang ada di dalam kitab kitab Taurat mengikut hawa nafsu mereka. Sudah tentu kita tahu sifat Yahudi ini meninggalkan kebenaran dan mengikut kebatilan. Mereka suka menipu dan suka buat penyelewengan. Puak Yahudi adalah syaitan-syaitan manusia kerana mereka orang yang kufur. Ciri adalah kekufuran, maka Allah mensucikan Rasul dan Nabi-Nya. Tengok, orang tuduh Nabi Sulaiman itu melakukan kekufuran kerana mengamalkan sihir, tetapi Allah terus jelas dalam Quran, wa ma kafara Sulaiman. Maksudnya Allah sentiasa nak menyucikan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi-Nya. Okey, kita boleh memperelokkan sihir dan mempelajarinya, belajar elok-elok. Kenapa? Kan kita tengok cerita munafik lah kan. Mungkinlah kita nak kena beramal. Kita tahu selok belok macam mana nak tangkis. Macam kita belajar silat lah. Orang tumbuk kita elok. Takkan orang tumbuk kita biar je. Itu ilmu kebaik. Itulah sihir. Kan? Betul tak? Kena mengelak. Jadi kita kena belajar sihir untuk tahu. Ni siapa yang nak master lah. Kan? Siapa yang berani. Siapa yang tak berani. Diam-diam lah. Kemudian malaikat boleh menyerupai manusia. Harut dan Marut. Dan ini selalu tersebutlah. Kan? Malaikat Jibril datang kan. Itu benda tu jelas. Kemudian, okey, harus belajar dan mengajar sihir, mata-mata untuk peringatan, ni ulang balik lah. Okay, mengajar mestilah, ketika mengajar mesti memberi amaran untuk tidak mengamalkannya. Okay, kemudian begitu juga silat lah, saya rasa kan. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk digunakan pada waktunya. Itu sebenarnya, itu juga amaran yang perlu disebut. Okay. Allah menguji hamba-Nya dengan kebaikan dan keburukan. Itu adalah fitnah buat mereka. Betul? Itu yang kita faham. Setiap kebaikan, setiap keburukan itu Allah bagi harta kita yang banyak. Sebenarnya nak uji kita syukur ke tak? Allah bagi kita dalam keadaan musibah. Allah nak uji sabar ke tak? Semua itu adalah fitnah buat kita. Kemudian Allah izinkan suatu kejahatan terjadi. Tetapi bila jahat ni, benda yang buruk ini, mestilah tidak ada redha dan kasih sayang Allah dan akan dihukumlah. Itu yang kita faham. Okey, kemudian asal sesuatu ilmu itu adalah bermanfaat tetapi mungkin memudaratkan. Ahli sihir seorang yang rugi dan bodoh kerana menjual diri mereka dengan sihir. Ia adalah satu peringkat yang merugi mereka. Jadi kalau kita tahu jiran-jiran kita mengamalkan ni, kita nasihatlah kalau mereka kan, janganlah kita takut. Okey, dan ini adalah yang terakhir dan apa yang saya dapat ini adalah satu kehalusan yang dalam surah dalam ayat ini di mana okey, ada 6 perkataan yang menunjukkan kepada perkataan ilmu, al-ilmu, alima, ain lam mim tu. Okey, tetapi Al-Quran ni bahasa Arab ini daripada root word 3, okey kalau kita belajar bahasa Arab ni daripada root word yang ada 3 huruf paling maksimum boleh jadi 6 huruf. Okey. Tapi di dalam ayat ini okey Allah menggunakan 3 bentuk saja iaitu pertama 2 perkataan yang menunjuk perkataan telah tahu ataupun alima iaitu telah tahu iaitu to know lah kan, mengetahui, ada ilmu. Kemudian Allah menggunakan perkataan allama juga daripada perkataan alima, tahu, cuma diletak syaddah saja daripada tahu jadi memberi tahu, itu mengajarlah. Allama, mengajar. Kemudian yang kedua Allah menggunakan perkataan ta'allama, membawa maksud belajar. Nampak tak pada situ boleh jadi perkataan tahu, mengajar dan belajar. Allah menggunakan ketiga-tiga bentuk kata kerja ini secara tersusun. Mari kita tengok. Okey, saya highlightkan di sini. Okey, perkataan yang pertama yu'allimuna walakinna syayati. Okey, perkataan itu yu'allimuna itu maksudnya mengajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua wama yu'allimani, juga daripada perkataan allama itu mengajar. Allah sebut dulu susunan dengan mengajar. Selepas itu yang ketiga yata'allamu, fa yata'allamuna bermaksud belajar.
Okey, kemudian bawah itu wa yata'allamuna, belajar lagi. Allah tadi sebut dua belajar, dua dua mengajar, dua belajar. Dan bawah ni walaqad alima, saya tak highlight itu selepas ni yang ada baris bawah, ada underline tu. Walaqad alimu, dan maksudnya itu tahu, dan perkataan yang terakhir sekali walau kana ya'lamun juga membawa maksud tahu. Jadi kalau kita tengok susunan, saya pernah bagi tahu dahulu bahawa setiap susunan ayat Al-Quran itu ada maksudnya. Mesti didahulukan. Kan macam dalam surah Al-Fatihah itu, kenapa kita kena minta tolong dulu baru kita kena ibadah dulu baru minta tolong, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita kena buat ibadah dulu baru kita minta tolong, bukan kita minta tolong dulu baru kita buat ibadah. Saya dah jelaskan hari itu, betul? Kita kena usaha dulu. Usaha dulu. Ibadah itu adalah usaha dulu. Dah tak mampu nak capai, barulah kita minta tolong. Itu susunannya. Begitu juga yang ini kita dapat bahawa kata apa, konteks ataupun perihal ataupun bisnes pembelajaran ini bermula dengan mengajar. Sekiranya tidak ada guru, tidak ada yang menjual, tidak ada yang membeli. Jadi yu'alim itu mengajar. Mesti ada orang yang mengajar, mesti cari guru dulu. Itu sebenarnya yang orang kata apa? Hidup kita ini begitulah. Kita kena mencari guru dulu. Selepas itu barulah kita belajar. Dan selepas belajar barulah kita tahu. Jadi nampak tak? Kenapa disebut dua nak menunjukkan bahawa pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya orang kata apa? Keadaan ataupun environment menuntut ilmu itu. Kena ada guru, kena ada belajar dan knowledge itu yang terakhir. Itu adalah subhanallah. Okay, setiap apa yang Allah buat itu ada mukjizat. Itu sebab Al-Quran itu adalah mukjizat. Okay, mungkin tak tahu masuk mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah melemahkan suatu yang lemah. Melemahkan siapa? Melemahkan orang kafir Quraisy. Okay, orang kafir tak mampu, lemah untuk nak lawan Al-Quran. Itu maksud mukjiz, melemahkan. Melemahkan siapa saya tak mampu nak menandingi bahasa Al-Quran dalam apa saja konteks. Masya-Allah. Jadi itu saja sikit perkongsian saya pada hari ini. Saya rasa itu saja yang terakhir berkaitan dengan sihir dan juga ahli sihir. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua dan menjadi kita seorang yang lebih berilmu dan menjadi seorang hamba yang lebih beriman dan bertakwa dan dapat menjauhkan diri daripada segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada silap bicara, tersalah kata. Yang baik itu daripada Allah Taala dan yang buruk itu daripada saya, dan hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja, aku quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mohon untuk semua yang hadir pada hari ini untuk mengisi kehadiran. Okey, semoga dapat satu kita dapat manfaat dan satu kita dapat juga jam kredit. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi pada siri yang akan datang. Okey, boleh bersurailah. Okey, boleh minum-minum semua.